Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadiyihi ila yaumiddin. أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jika engkau kehilangan jiwamu dalam keadaan engkau berkhalwat, lalu engkau menuntutnya dengan ramai orang yang menuntut, ketika itu khalwatmu akan menjadi semacam kemesraan dengan Allah. Jika engkau biarkan jiwamu dengan dunia dan hatimu dengan akhirat, serta kebatinanmu dengan Tuhan, ketika itu menjadilah khalwatmu sebagai kemesraan dengan Allah. Adapun wujudnya dan wujud selainnya kerana hawa nafsu, maka itu bukanlah khalwat namanya. Khalwat dengan Allah itu bila engkau menyendiri dari selain Dia, dan engkau merasakannya bila engkau sudah membenci selain Dia. Bilakah engkau sudah menjadi suci sehingga engkau boleh melihat kesucian dan ahli kesucian? Bilakah engkau sudah menjadi benar sehingga engkau melihat kebenaran dan ahli kebenaran? Bilakah engkau sudah membuat keikhlasan sampai engkau melihat pintu Allah dan ahlinya? Jawabnya, kalau engkau sudah membenarkan keadaanmu, kelak engkau akan melihat orang-orang yang disucikan Allah. Jika engkau sudah lihat pintu raja, tentulah engkau akan melihat khadam-khadamnya berdiri di sana di pintu gerbangnya. Ini engkau masih belum menjejakinya dan engkau belum sampai kepadanya. Bagaimana engkau boleh melihat anak buah raja itu? Tiada bicara lagi hingga engkau lihat pintu raja dahulu. Dan ketika itu engkau akan melihat anak-anak buah raja. Engkau akan melihat anak buah raja. Begitulah kiasannya. Tiada bicara dahulu hingga engkau lihat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu engkau akan melihat kebenaran. Engkau akan melihat kebenaran itu mengangkatmu dan mengkedepankanmu serta menyedarkanmu. Tetapi jika engkau mendustakan semua itu, maka ia akan menolakmu dan membuatmu terus tidur. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini bagaimana kita menjelaskan tentang orang-orang yang jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang punca jahil tertetus berbagai maksiat dan tertetus berbagai kemungkaran serta kemurkaan Allah Taala pada pelakunya. Sebagaimana kita jelaskan juga sebelum ini, bagaimana antara jahil kita bahawa kita lupa adanya syaitan. Kita lupa tentang sumpah iblis yang mengerahkan seluruh usianya, bahkan tenteranya, untuk melalaikan kita daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan senjata yang paling kuat digunakan ialah, ataupun cara yang paling berkesan digunakan ialah secara was-was.
Was-was sebagaimana kita terangkan semalam, bagaimana datangnya bisikan dari dalam yang kita menyangka ia daripada kita, yang kita menyangka ia daripada akal dan kebijaksanaan kita, walhal ia adalah suara syaitan yang sentiasa membisikkan kita setiap kali kita berhadapan dengan kebaikan dan ketaatan, sehingga kita dapati diri kita ini bila dikalahkan oleh waswas syaitan, mundur dari jalan Allah, makin ke belakang. Patutnya kita makin ke depan, sematalah umur kita makin tua, tapi kita makin ke belakang, makin lalai. Kesibukan kita berganda. Kalau dulu sibuk anak, sibuk kerja, sekarang sibuk cucu, sibuk menantu, nanti sibuk itu, sibuk ini. Maka ini menjadikan langkah kita ke belakang, sedangkan kita berada pada hampir garisan penamat. Sedangkan kita tahu bila mana kita mati, semua ini tak akan pedulikan kita. Semua tak akan pedulikan kita. Orang yang pernah kita sayang, setinggi mana pun sayang kita, dia tak pernah peduli kita dalam kubur. Itu realiti yang kita lihat, dan realiti tidak pernah mendustakan. Melainkan orang yang tidak ada akal, yang tidak mau berfikir dengannya. Yang nak fikir, dia dah tengok kubur tempat di mana tak ada orang akan lawati, tak ada orang perasan apa yang berlaku dalam kubur. Tak akan ada orang perasan. Allah jadikan ia satu rahsia dan ujian. Namun manusia terus dijangkiti dengan penyakit lalai, walau diberi ingatan. Terus menjadikan was-was syaitan sebagai pegangan. Bagaimana kita mengetahuinya? Kita mula berjalan mundur ke belakang. Maka kesungguhan kita pada akhirat terus menjadi tumpul, tidak kuat. Masih kita tidak nampak kerana hijab makin tebal. Manakala bila kita berjaya mengatasi was-was syaitan, kita akan dapati diri kita ke depan. Adanya iqbal, ya, mungkin sesekali datang ke belakangnya, tetapi dia akan melangkah lebih cepat ke depannya. Mungkin sesekali ada jatuhnya, tapi dia akan cepat bangkit dan bangun. Untuk dia menghitung waktunya, untuk dijadikan lebih cepat. Umpama seorang yang menaiki kenderaan, katakan dia daripada Pasir Gudang nak pergi Kuala Lumpur, dia dah tahu normalinya dia akan sampai ke Tol Sungai Besi 3 jam. Tengah mandu, tiba-tiba datang penat dia, kena tidurlah sekejap kat air keruh sebagai contoh. Maka mungkin dia tertidur lama tanpa dia sedar, tidur sejam. Maka otomatik dah lari dia punya timing dia. Namun bila dia menyedarinya, maka dia buat idrakat, dia kejar balik, dia pecut lebih laju, sehingga dia tetap sampai 3 jam. Kalau mungkin ada kelalaiannya. Begitu orang yang berjaya mengatasi was-was syaitan. Ya, kalau kita kata itu syaitan, orang yang bodoh tak akan percaya itu suara syaitan. Sebab suara itu suara dia yang berkata tak payahlah pergi kuliah, tak payahlah mengaji Quran, tak payahlah nak lebih-lebih sangat akhirat, dunia ni kena lebih, tak payahlah fikir sangat ke depan mati, fikir hidup ni. Tentang kita tak perasan bisikan itu suara syaitan. Ya, kalau orang perasan, tak akan ada yang ikut syaitan. Yang tahu cuma orang yang berilmu. Itu kita dah sebut bagaimana setiap kali kita berada dalam peperangan ini antara kebaikan dan kejahatan, maka kita tahu bagaimana nak memutuskan bahawa kebaikan mesti disokong dan mesti dimenangkan. Bila datang niat yang baik, maka itu adalah nafahat, hembusan kemuliaan Allah berikan pada kita. Disebut nafahat ilahiyah. Bila sahaja kita terasa nak buat baik, itu nafahat ilahiyah, maka pegang dia. Tapi bila datang sahaja bisikan yang tidak baik, itu lammatun minasyaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia lammah, bisikan. Kalau kita mengiyakan dan memenangkan, maka kita tewas dan kita kalah. Akhirnya banyak mana kebaikan yang kita tangguh, dan banyak mana kebaikan yang kita tidak pedulikan. Banyak mana kebaikan yang kita pilih-pilih, walhal dalam perkara lara kita tak pilih, semua kita ambil. Ini kalau langgang Astro ambil semua, walaupun tengok satu je, langgang semua. Itu kelalaian, dia ambil semua. Tapi bila kebaikan,
Semuanya baik tapi dipilih-pilih. Yang ni je. Yang tu pun belum tentu dia buat. Saya Ustaz nak pergi kuliah seminggu je sekali. Itu pun belum tentu dia istiqamah. Saya kuliah Jumaat Sabtu Ustaz. Yang lain sebab saya ada kerja lain. Itu pun dia tak istiqamah. Bila manusia memilih-milih buat kebaikan, maka sebenarnya dia dah terhijab dengan kebaikan. Manusia yang mengambil semua kebaikan, maka dia akan diilhamkan, diberikan kekuatan untuk melakukan semua. Sebab itu kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kamu memperkecilkan mana-mana kebaikan. Kerana itu Nabi SAW tidak ada kebaikan melainkan baginda lakukannya walau sekecilnya. Sedangkan Nabi pemimpin besar. Kalau kita sebut pemimpin besar, dia cuma buat benda besar. Jarang-jarang kita jumpa pemimpin besar buat benda kecil. Semua benda-benda besar yang keluar TV ni, yang benda-benda kecil hampir kita tak nampak. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada sekecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, Rasulullah berada di hadapan. Semua sekecil perkara kita buka dan kita baca hadis Nabi SAW, perkara yang paling kecil Nabi lakukan. Hatta Nabi masuk ke lubang liang lahat, Nabi masuk lubang kubur. Yang mungkin setengah orang kata itu kerja penggali kubur. Tak, Rasulullah masuk. Dan bagaimana Rasulullah SAW menjadikan lengangnya untuk merangkul mayat, untuk dikebumikan. Rasulullah melakukannya. Sebagaimana Rasulullah SAW berperang. Tidak sebagaimana setengah jenda yang tak pernah berperang walau berada di medan perang. Nabi SAW berperang, berada di medan perang dan berperang. Tidak sebagaimana mana-mana raja, mana-mana yang pernah namanya berkuasa, walaupun pangkat sampai ke lutut, tapi tak pernah terjun dalam peperangan. Gelarannya Marshal, lebih tinggi pada General. Marshal, ini pingat daripada sini sampai ke lutut. Punya banyak. Pernah perang? Tak pernah. Tak pernah memikul senjata. Tak pernah digigit, tak pernah dilukai oleh duri. Tetapi baginda SAW patah giginya, luka dahinya, terjerumus dalam lubang yang digali oleh musuh. Dan kadang Rasulullah SAW sebagai pemimpin besar. Jadi sekecil perkara Rasulullah buat untuk ajar pada kita. Orang nak jadi baik, dia tak pernah pilih kebaikan. Dia tak pernah pilih. Sebagaimana orang yang nak jadi jahat, dia tak pernah pilih kejahatan, dia buat semua. Asal melintang lalu membujuk, asal melintang jadi lalu, asal ada peluang dia akan buat. Maka ini sifat orang yang lalai dan orang yang jahil. Ya, bagaimana kita nak ubah kehidupan kita? Tapi kita nak ubah daripada kejahilan, kita nak ubah daripada pengaruh syaitan dalam hidup kita. Macam mana kita nak ubah? Kita mesti fikir. Maka datang satu jalan, khalwat. Al-khalwatu ma'allah. Khalwat bersama dengan Allah Ta'ala. Apa maksud khalwat? Tuan-tuan, kita bila sebut je khalwat, bererti kita bersendirian antara kita dengan Allah. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang boleh menghalang. Khalwat ialah satu amalan yang dilakukan oleh semua para Nabi SAW, dan dilakukan oleh semua orang yang soleh. Kerana bila kita berkhalwat, yang bersendirian dengan Allah, itulah satu cara yang paling mapan, yang paling ampuh dalam menghalau syaitan dalam diri kita. Tardus syaitan terhasil dengan kita berkhalwat dengan Allah SWT. Dan itulah satu cara untuk menghilangkan segala kesukaran, kesedihan, kebimbangan yang menghantui jiwa kita. Tuan-tuan, lagi kita berurusan dengan dunia, kebimbangan datang akan bertambah. Lagi kita hidup kat dunia, macam-macam bimbang. Dulu bimbang anak, sekarang bimbang cucu, esok lusa bimbang cicit. Tapi dia lupa bimbang diri dia. Bimbang ustaz menantu saya ni, bimbang anak saya ni, bimbang cucu. Itu masa dia habis ke situ. Dia tak bimbang diri dia. Kenapa? Kerana dia telah sibuk dengan urusan duniawi sehingga dia lupa yang disebut oleh Allah dalam Quran, fa'ansahum anfusahum. Dia lupa diri dia sendiri. Tuan-tuan, kita antara kebodohan kita bila kita lupa tentang diri kita. Kita fikir masa depan orang tu, masa depan kita. Kita duit bank bagi anak, bagi cucu.
Rumah buat 8 bilik, 9 bilik. Untuk apa? Anak, cucu, menantu. Tapi untuk awak ada apa? Awak korbankan semua. Anak, cucu, cicit, menantu, sepupu, sepapa, semua. Untuk awak apa dia? Bagaimana rumah Allah? Rumah kita dalam syurga. Atau rumah kita dalam kubur. Apa yang kita ada sebenarnya dalam hidup ini? Bila kita fikir semua untuk orang, kita tak fikir diri kita. Sedangkan nanti dalam kubur, tak ada orang fikir tentang kita. Barulah kita akan fikir tentang diri kita. Tapi kita terlambat. Tuan-tuan, bila masuk kubur baru nak fikir, ya Allah, aku dah mati. Ya Allah, hidupkan aku kembali untuk aku ibadat, untuk aku buat itu, untuk buat ini. Dahulu aku sibuk. Sebab itu bila kita baca surah Al-Munafiqun, bila Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan pernah harta benda kamu dan anak pinak kamu menjadikan kamu lupa untuk ingat Allah. Jangan pernah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang buat macam tu dia akan rugi. Khasirun di sini dia merugikan diri dia. Tak mana orang dalam kubur menyesal. Dahulu dia tak beri masa untuk diri dia. Dia beri masa semua pada orang-orang yang saya katakan tidak ada nilainya bila dia mati. Yang beri masa pada isteri je. Yang beri masa pada suami je. Bila dia mati, isteri dia kahwin lain, suami dia kahwin lain. Maka apa yang dia ada? Tak ada apa. Dia tak ada apa-apa. Sibuk masa dengan anak dia je. Bila dia mati, anak dia sibuk ngurusan lain. Anak dia buat kerja dia. Kita tak jumpa anak duduk kat kubur berteleku bertahun namanya. Mati je ayah, sampai masa anak tu sibuk. Dan mula berfikir tentang hal-hal duniawinya. Maka dengan berkhalwat, kita akan hilangkan semua benda ni. Kita mula faham bagaimana menguruskan kesibukan dan bagaimana aulawiyat keutamaan. Betul, saya akan beri masa untuk anak saya, cucu saya, isteri saya, keluarga saya. Tapi saya mesti ada masa dengan Allah dan diri saya. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi yang berkata, yang berpesan kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya hak Allah yang perlu kamu tunaikan, kamu mesti buat. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan untuk diri kamu yang mesti kamu laksanakan. Wa li ahlika 'alaika haqqan, dan untuk keluarga kamu ada waktunya. Fa'ati kulli haqqin haqqahu, dan berikan setiap hak itu akan hak dia. Tuan-tuan, saya katakan kita kat dunia ni duk beri hak semua orang, hak kita tak ada. Hak kita dengan Allah. Melainkan kita main-main. Orang sembahyang pun ingat dunia, macam mana kita nak beri hak Allah. Sedangkan kita bila main dengan anak cucu, tak ada pula kita ingat Allah. Tapi masa solat dia ingat anak cucu. Masa main cucu tak ingat Allah. Berarti kita zalim. Maka sebab itu kita perlukan khalwat. Satu proses bagaimana izalatul hammi wal ghammi anil qalb, menghilangkan kesibukan daripada hati. Yang ketiga, kenapa kita perlu berkhalwat? Kerana itulah jalan untuk kita dekat dengan Allah. Kita selalu berfikir untuk dekat dengan makhluk. Selalu fikir nak dekat dengan anak, nak dekat dengan cucu. Biar kira-kira cucu ni demang rindu kat kita. Tu cucu balik kita duk dukur. Kenapa? Biar dia dekat dengan kita. Biar dia rasa kasih sayang kita dan dia merindui kita. Kita nak dekat dengan orang tu yang berguru jawatan pula nak dekat dengan pengarah tu, pengarah ni, biar dia cepat naik sikit. Itu kesibukan kita dekat dengan makhluk, tapi kita lupa untuk dekat dengan Allah. Tuan-tuan, dekat dengan makhluk, kesudahan kita apa? Kesudahan kita dekat dengan makhluk. Saya katakan semua makhluk tinggalkan kita. Tuan-tuan dekat dengan fulan bin fulan dengan harapan dapat pangkat dan jawatan. Tiba dia pun naiklah, dia lupakan kita. Dia akan create orang baru yang boleh kekalkan jawatannya, bukan kita. Akhirnya kita tak dapat apa yang kita nak. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, maka semua yang kita bimbangkan akan datang dengan mudah. Dan kenapa kita perlu berkhalwat? Kan itu cara untuk membersihkan hati kita. Yang tadi tentang kesibukan dan kedukecitaan, ini bersih hati kita supaya benar-benar bila kita ingat Allah rasa taladzuz, rasa seronok. Hati kalau tak bersih, tak akan seronok ingat Allah. Itu yang kita zikir mata melilau macam pencuri.
tak boleh tenang tunduk. Itu yang bila mana kita ingat Allah, menerawang kita ke hulu ke hilir. Tak boleh nak fokus. Baca Quran tak boleh nak fokus. Baca mesej, baca WhatsApp boleh fokus. 2 jam scroll. Baca Quran, ya Allah, nak baca sikit, makin sikit jadinya. Cari orang yang bila dia sampai usia tuanya, dia lebih cintakan Quran daripada yang lain, maka kita dapati hampir orang ni macam pupus. Tuan-tuan tengok umur kita. Apakah kita masih akhir ni makin cinta Quran? Tidak. Ketahuilah hati kita bermasalah besar. Yang muda cerita sibuk lah. Ni sekarang saya dah umur 60, 70. Saya dah umur 50 sebagai contoh. Berapa jam masa untuk saya baca Quran? Seduduk sehari pun tak boleh. Kita melampau. Sebab kita dah ada peluang banyak. Al-Quran tu mukjizat. Bahkan kadang-kadang kita tak apalah Ustaz, saya buat benda lain, Quran je saya tak baca. Tentu kita menjadikan nilai kita tidak tinggi di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Masal mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamasali turunjah." Orang beriman bila mana dibaca Quran, perumpamaannya seperti satu buah yang wangi lagi enak dimakan. Wa masal mu'min alladhi la yaqra'ul Quran kamasali tamrah. Tapi kita kalau beriman tapi Quran tak baca, kita ni macam kurma, tak ada bau. Tak pernah kita bau kurma. Kita tak boleh bau kurma. Kurma depan tu ada bau kurma, tak bau, bau siakak juga. Kurma depan ni kita tak bau kurma, kita lebih suka mungkin lebih berbau buah lain. Tapi cuba kita letak buah wangi, limau misalnya. Dari jauh kita dah bau. Buah yang berbau. Orang beriman baunya wangi, makannya sedap. Orang beriman sebenar. Tapi ni Allah ketua ni, Quran pun tak bersungguh baca. Akhirnya bersungguh kita tetap pada benda yang tak banyak untung kita. Atuk dah tua bacalah 2 juzuk sehari. Duduk lama sikit 2 juzuk, 3 juzuk. Atau setiap waktu 1 juzuk. Lepas zuhur baca dulu 1 juzuk. Lepas subuh baca dulu 1 juzuk. Lepas asar baca dulu 1 juzuk. Bukan lama pun. Paling gagak pun kita sejam, paling gagak lah. Kalau kita ni biasa 20 minit insyaAllah. Selesai 20 minit. Jadi kalau habis main zuhur 1.45, kedua 5 minit kita keluar lah surau. Lepas baca Quran. Sebab kalau balik rumah tak baca dah Quran. Tak, dia fikir nak balik awal juga. Lihat bagaimana kita rugikan diri kita. Kita tak baca Quran. Sebab itu kita nak rasa kelazatan. Sebab kata ulama, kemuncak zikir, kelazatan zikir itu pada bacaan Quran. Kita duduk zikir la ilaha illallah ke Allahu akbar dan lain-lain zikir. Kemuncak zikir ialah bacaan Quran. Selagi mana seorang itu tidak merasa kemanisan baca Quran, ketahuilah fahuwa mahjub, dia masih terhijab. Tuan-tuan, ini Quran yang menggerungkan semua setan. Quran ini menggerungkan semua orang kafir. Ia mukjizat yang mengatasi semua mukjizat. Kalau kita nak cerita kelebihan Al-Quran, ia jauh lebih hebat daripada Nabi Allah Musa yang membelah laut. Dia jauh lebih hebat daripada Nabi Allah Daud yang melenturkan besi, atau Nabi Allah Sulaiman yang menundukkan jin dan segala binatang. Dia jauh lebih hebat daripada unta Nabi Saleh yang keluar daripada batu. Dia jauh lebih hebat daripada mana-mana mukjizat yang ada, yang Allah berikan kepada mana-mana Nabi sebelum ini. Inilah Al-Quran yang orang tak ambil peluang. Yang disebut la tanqadhi ajaibuhu, tidak pernah habiskan ajaibannya. Tentang kita kata, Tok Guru kita pesan, kalau zikir ni jadi macam ni, kita duk pegang zikir tu kuat sungguh. Tok Guru kita cakap, kalau amal zikir ni dapat anak kembar, beramal, biar dapat anak kembar. Siapa umur 60 beramal lagi zikir, takut kembar lagi. Zikir ni murah rezeki, duk amal. Saya pakai pencen beramal lagi, biar murah rezeki. Kita pun tanya, awak nak murah rezeki, nak buat apa benda lagi? Kita tua-tua nak murah rezeki, nak buat benda lagi? Kalau jenis sedekah tak apalah, kedekut juga. Kita pun tak guna banyak dah rezeki kita. Kita lupa nak minta lebih baik. Tapi bila Rasulullah menyebut tentang Quran, tuan-tuan, darjat kita diukur dengan Quran.
Sehingga Allah berfirman kepada yang baca Quran di dunia, Iqra warattil wartaqi fa inna manzilataka fi akhir ayatin takra'uha. Nanti akhirat kelak Allah berkata kepada orang yang suka baca Quran, bacalah Quran di sini. Dan naik, dan naik, dan naik darjatmu. Kedudukanmu di sini ialah pada akhir ayat yang kamu berhenti. Kita bayangkan orang yang baca Quran tak pernah berhenti. Dia sampai minal jinnati wan nas, baca Fatihah balik, mulakan balik. Khatam, mulakan balik, dipanggil tirhal. Iaitu bersambungan. Bersambungan dia punya pembacaan. Orang ni bayangkan darjat di sisi Allah. Kerana itu tuan-tuan, kita kalau sebulan tak boleh khatam Quran, dalam keadaan kita dah benching, dah tak ada komitmen, kita memang cuai. Dia secara kalau kita mengukur yang sepatutnya. Benar, memang disebut dalam hadis kalau kita dah baca 10 ayat tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Kalau kita baca 100 ayat, kita dapat kelebihan sekian-sekian. Namun kita sentiasa ukur apa yang lebih tinggi. Saya dengan usia tua, tak kerja dah misalnya, sebulan sekali pun tak boleh khatam Quran. Maka ini satu masalah. Kalau saya tak pandai lah baca, kenapa tak belajar? Kata benda yang kita tak boleh hadam dalam perjalanan kita untuk dekat dengan Allah ialah saya tak pandai. Tuan-tuan, jalan bagi orang tak pandai senang, belajar. Malu sah. Bertemu dengan Allah dalam keadaan malu. Mana kita suka dalam keadaan kita belajar dan malu sebab kita tak tahu, dengan kita akan dimalukan sebab kejahilan kita. Ada orang dah tua-tua tak nak mengaji, nak mengaji, malu nak belajar. Walau dia cuma belajar, kalau malu sangat dah duit banyak tu, ambil lagu private sikit, ajar, biar disebut pandai, biar dia pandai baca Quran, biar kesibukan dia ni ikuti kelas Quran sampai pandai. Ya, Quran ni tak ada orang belajar lama pun. 3 bulan, 6 bulan insya-Allah pandai. Kemudian letakkan istiqamah kita. Dan kenapa kita kena uzlah? Kan itu satu cara untuk menghilangkan dosa kita. Tetapi dosa kita secara drastik boleh hilang dengan sebab khalwat. Ya, memang setiap hari kita buat baik, hilang dosa. Tapi secara drastik dia akan hilang sebab khalwat. Baik, apa maksud khalwat yang dikendaki ataupun adab yang disebut oleh para ulama? Pertama, khalwat ini ialah satu usaha kita untuk kita lebih banyak masa dengan Allah, fokus dalam beribadat pada Allah, atau disebut dalam bahasa Arab at-tafarrur li ibadatillah. Kita nak melapangkan waktu lebih banyak untuk ingat Allah. Ia bermula dengan niat yang ikhlas. Niat kita kena ada lah. Niat saya bukan nak jadi tok wali. Wah, nanti saya kalau sudah khalwat saya pun dapat kasyaf, dapat tengok semua. Bukan itu. Niat saya untuk dekat dengan Allah. Khalwat terbahagi pada 3 kata ulama. Yang pertama kita panggil al-khalwatul kamilah, iaitu khalwat yang sempurna. Yang kedua kita sebut sebagai al-khalwatul juz'iyah, khalwat secara juzu ataupun sebahagian, atau kita sebut part time. Yang ketiga disebut al-khalwatul jalwah, iaitu khalwat yang berterusan. Baik, khalwat yang sempurna, para ulama letakkan masa kita ambil paling kurang 1 hari, seminggu, 10 hari, sebulan, even 3 bulan, setahun, bergantung pada keadaan kita. Nabi SAW ajar kita khalwat. Pada akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan kita berkhalwat, mencari Lailatul Qadar. Dan Rasulullah pada tahun-tahun terakhir Rasulullah nak wafat, maka Nabi berkhalwat 20 hari Ramadan, bukan lagi 10 akhir, 20 hari. Nabi duduk masjid, buat segala bentuk ibadat. Baik, kalau kita ambil khalwat al-kamilah, yang paling kurang dia buat seminggu, paling kurang. Walaupun saya berpendapat memadai 1 hari kalau orang nak khalwat. Yang dimulakan pada hari Jumaat, dia buat hari Jumaat, lepas solat Jumaat, maka digunakan ini waktu khalwat. Ya, para ulama ajar kita. Ya, sebahagian kita boleh mungkin contohi. Ini bagi orang yang saya katakan dia ada syarat khalwat ni, kita dah laksanakan semua amanah, semua tanggungjawab. Ya, kalau nak tinggal bini tu duit dah tinggal lah.
tinggal ada duit, kalau ada kerja-kerja dah uruskan semua. Kita tak ada sangkutan dengan hak makhluk. Tidak dibenarkan seorang berkhalwat dalam keadaan dia punya hak dengan makhluk yang belum selesai. Kalau dia kerja ngebos dia ke, atau dia ni misalnya perlu jaga mak dia, ayah dia, maka dia tak boleh khalwat. Maka dia berkhalwat dengan cara lain. Sebab itu tanggungjawab. Kalau siapa yang khalwat dengan keadaan dia tak menyempurnakan amanah, maka khalwatnya tertolak. Orang khalwat ni tuan-tuan, dia dah tak ada komitmen apa-apa. Artinya kalau saya beritahu isteri saya dah siapkan bekalan seminggu untuk dia. Saya dah beritahu pada atau saya dah siapkan ni, lauk dah siap semua ni, seminggu untuk makan. Daripada ikan kecil sekali sampai ikan besar ni cukup seminggu. Ayam, daging dah ambil. Okey. Saya tak ada urusan dengan awak. Rumput-rumput dah potong siap-siap. Saya tak ada urusan dengan awak. Jadi semua kerja dah buat ni. Ni anak-anak pun dah sumbat asrama semua. Saya dengan komitmen saya nak berkhalwat. Maka awak nak balik rumah mak awak ke, mak atuk nenek, itu hak awak. Ya, kalau isteri pun sama. Kalau betul nak khalwat, dia pun buat benda yang sama. Dia dah sempurnakan dan dapat izin suami. Ini kita nak maksudkan khalwat al-kamilah, khalwat sempurna. Maka kita mulakan malam hari dengan tahajud, dengan tasbih, dengan istighfar. Itu pengisian malam hari. Kemudian datang solat subuh, maka penuhi selepas solat subuh baca Quran. Kan ini waktu yang paling hebat bila kita baca Quran, lepas subuh. Dan lepas baca Quran sehingga datang waktu duha, maka solat duha. Dan selepas duha kita banyakkan berselawat pada Nabi SAW. Sehingga datang waktu zuhur, kita pun sembahyang zuhur berjemaah dan sebagainya. Lalu kita pun memperbanyakkan zikir. Dan ulama cadangkan zikirnya ialah Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai dah datang salat asar, lalu kita bertasbih sampai habis asar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, sehingga akhirnya. Sampai datang salat maghrib. Maka sepanjang maghrib tadi, ini kalau ada kuliah, kuliah lah. Kalau tak ada kuliah, diperbanyakkan solat sunat, solat nawafil. Banyakkan solat sunat. Yang mana patut solat sunat diqadha lah. Sampai datang solat isyak, maka solat isyak. Dan dia memperbanyakkan menyebut nama Allah yang mulia, Asma'ullahul Husna. Tetapi ini sebahagian cara yang diajar oleh para ulama, sebahagian. Tetapi bagi kita, sebenarnya taklah kita rigid ataupun terikat dengan benda ni. Yang penting kita ada satu masa untuk kita memperbanyakkan ingat Allah. Wa imma baca Quran, wa imma kita istighfar dan bertasbih atau berzikir, wa imma dengan muhasabah. Maka kalau kita boleh buat, khususnya saya katakan 10 akhir Ramadan, pulang tu agak terbuka, maka gunakan untuk kita bersihkan diri kita. Dan apakah dia benda yang perlu ada dalam khalwat, dalam berkhalwat? Ulama beri syarat tentang khalwat yang sempurna tadi dengan 4 perkara. Yang pertama, sentiasa rasa Allah perhatikan kita. Istihdar muraqabatillah. Allah sedang tengok kita, Allah perhati kita. Yang kedua, sentiasa hadirkan rasa takut pada Allah dan ingin bertaubat kepadanya. Khasyatullah wal inabatu ilaih. Saya nak taubat. Saya dah cuai lama, saya dah lalai lama. Saya dah makan nikmat Allah banyak dah, saya kurang bersyukur. Saya tak takut dengan amaran Allah. Saya tak takut dengan neraka yang Allah Ta'ala beri amaran. Saya nak datang balik rasa takut ni. Nak hadir balik ketakutan tentang azab-azab yang Allah Ta'ala beri ancaman pada hamba-hambanya. Dan yang ketiga ialah memperbanyakkan taat sebanyak kita boleh. Baca Quran, baca Quran. Kalau yang semayang, semayang. Kalau berzikir, zikir. Perbanyakkan. Itu namanya khalwat. Jangan khalwat pula dompet bala bersih pula, bala WhatsApp. Khalwat, nama khalwat. Nama iktikaf, telefon tak ditinggal lagi. Gagal. Saya melihat tahqiqat ataupun apa yang disebut oleh ulama hari ini, selagi mana orang tu tak boleh tinggal telefon, dia tak boleh khalwat. Benda-benda alat baru hari ini yang ganggu kita. Zaman dulu tak ada telefon, atau ada telefon pun kita tak begitu terikat. Hari ini memang pegang. Kadang tengah semayang pun tak ditutup lagi. Dan cerita khalwat ni, geng-geng ni tengah solat pun bising lagi telefon dia. Apatah lagi nak berkhalwat. Kalau seorang benar nak berkhalwat, cuba tutup telefon dia. Kita orang kalau berjaya tutup telefon sehari, kita rasa dia ni orang paling hebat zaman ni.
Kalau kita jumpa lah, kalau kita boleh buat. Sehari tutup telefon. Kalau orang kuat lagi, dia tak perlu tutup tapi dia tak tengok telefon. Itu lagi kuat. Sebab godaannya lebih kuat. Sebab telefonnya terbuka dan dia tak layan. Kalau orang boleh satu hari untuk tak tengok telefon, kita kata orang ni agak rare zaman ni. Orang ni orang yang jarang kita jumpa. Guru kami, saya yang guru kami, bila dia orang sibuk tapi dia tak ada telefon. Dan kalau dia ada, dia akan tutup. Kalau saya nak jumpa dia, saya kena pergi rumah dia. Saya tak boleh telefon dia. Saya pernah tanya, saya kata, Prof, apa tak ada telefon? Kita nak berhubung senang. Saya tak suka telefon. Walau dia orang yang sibuk. Ya, saya tengok banyak kerja dia buat. Saya pergi rumah dia, di ikan dia ternak sendiri, sayur-sayur semua sendiri. Ini jadi makan yang tanam, makan yang bela. Padahal rumah dia di tempat di bandar besar lah. Orang sebut orang kawasan Kuala Lumpur, kawasan Selangor. Saya pergi rumah dia, saya tengok macam mana dia menjarakkan diri ni daripada benda-benda medium sosial. Dia menjarakkan. Walau dia sibuk. Jadi kesukaran pada saya untuk berhubung dengan dia. Tapi kalau saya nak berhubung, saya mesti pergi rumah dia dan sana bercakap. Ya, kita nampak bahawa banyak benda dia boleh buat dalam hidup dia. Dia boleh karang buku, dia boleh sekian-sekian, banyak dia boleh buat. Tentang hari ini bila dengan telefon kita tak banyak benda boleh buat. Kebanyakan orang tak banyak benda boleh buat. Jadi kalau kita nak berkhalwat, kalau kita boleh fokuskan, kurangkan pergantungan kita, maka Masya Allah, itu satu kejayaan. Sehari je, bukan suruh seminggu, sehari je. Dan yang keempat, kata ulama, dalam pengisian ataupun apa yang perlu dihadir ada dalam khalwat ini ialah munajat kepada Allah dan berlazat-lazat dengan munajat tadi. Apa itu maksud munajat? Bahasa mudah kita sebut cakap sendiri. Kita cakap seorang-seorang. Tapi cakap seorang ni bukan macam kita sebut cakap seorang-seorang biasa ni. Kita bercakap dengan Allah. Tuan-tuan, benda paling suka ialah kita ngeteng, ngopi, sembang kawan. Berapa jam boleh, berapa jam. 2 hari boleh. Bagaimana kita tak rasa seronok bermunajat dengan Allah, lagi tu kita tak akan rasa kelazatan khalwat. Pertama kita, bila kita bersama Allah, kita cakap, Ya Allah, Engkau dah beri panjang umur aku, Engkau dah beri banyak nikmat. Ya Allah, waktu aku kecil dulu, Engkau jaga aku sehingga aku tak terlibat dengan banyak jenayah dan banyak kemungkaran. Kau hadirkan orang yang bernama ibu dan ayah untuk jaga kebajikan aku, sehingga aku menjadi remaja, menjadi orang dewasa. Engkau ilhamkan, Engkau berikan kejayaan dalam pelajaran aku. Kita cerita. Sehingga aku lepas masuk universiti. Engkau mudahkan pekerjaan, sehingga aku dapat pekerjaan. Engkau mudahkan jodohku, sehingga aku dapat jodoh. Engkau mudahkan zuriat keturunanku, sehingga aku dengan mudah mendapat zuriat. Dan Engkau mudahkan segala urusanku, sehingga aku naik pangkat. Kita duk cerita tentang diri kita pada Allah untuk kita beritahu tentang syukur. Untuk kita beritahu besarnya rahmat Allah pada kita. Kemudian kita bercakap dan membilang-bilang kecuaian. Ya Allah, aku terus beralasankan kepada keluargaku untuk tidak banyak mengingatimu. Beralasankan dengan kerjaku untuk kurang mengingatimu. Beralasankan dengan kawan-kawanku untuk terus melupa mengingatimu. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan kelalaianku, ampunkan tidak adabku denganmu, Ya Allah, kebiadabanku denganmu. Ya Allah, ampunkan segala kesalahan aku. Kita duk bercakap, berbicara tentang diri kita daripada A sampai Z. Ini namanya munajat. Tuan-tuan, berapa kali kita buat munajat? Berapa kali kita bermunajat? Maksudnya bercakap dengan Allah, sembang dengan Allah, dengan maksud mengiktiraf nikmat dan mengakui kecuaian, memohon rahmat dan keampunan, dan memohon redha dan juga syurga. Itu yang datang munajat. Ya Allah, aku tidak layak untuk syurga-Mu, juga tidak kuat menahan azab api neraka-Mu, juga tidak mampu untuk lari daripada takdir-Mu, juga tidak kuat untuk menghalang segala apa yang Engkau inginkan. Kita duk cerita lemah kita duk cerita kekuatan Allah, kita cerita takdir Allah, kita kelemahan kita dan menerima takdir Allah, dan kita mohon keampunan. Ini yang disebut oleh Allah, fafirru ilallah. Fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah. Kata Imam Baghawi dalam tafsir Baghawi, maksudnya ialah perbanyakkan taat pada Allah.
Banyakkan taat kita pada Allah. Bahkan kata ulama, kurangkanlah kecuaian kita, kurangkan. Dan umpama kita ni naik kereta, duk asyik langgar pagar sama je, gedebuk. Takkanlah tak dapat perhati tu dah pagar depan tu. Belajarlah membelok sikit. Umpama kita dalam hidup, duk banyak alasan sama je. Bila cerita nak istiqamah ingat Allah, ada je cerita kita. Ada je alasan kita. Tak tahu sampai bila kita nak bertembung alasan ni. Orang yang terus beri alasan yang sama, terus beri alasan yang serupa dalam mengasihi Allah, orang ni memang tak belajar sesuatu dalam hidup dia. Kita tuan-tuan, makin lama dengan usia kita, kita cari helah dan jalan macam mana nak mengatasi alasan. Takkan selamanya alasan kita sama. Takkan selama-lamanya begitu. Sedangkan orang beriman tak akan beri alasan yang serupa dalam satu perkara. Maksudnya kalau kita sebut ngaji Quran lah sebagai contoh, alasan tak pandai, jumpa lagi tahun depan tak pandai lagi, alasan sama. Sampai bila? Biarlah alasan tu lain sikit. Oh, alhamdulillah dah belajar tapi lambat pick up, misalnya. Kemudian jumpa lagi, alhamdulillah Ustaz dah okey sikit lah pick up sekarang, cuma ada masalah lain pula ni, mata pula kelabu. Setiap kali jumpa, dia menanganinya. Akhirnya alasan dia tak sama. Ini orang yang paling teruk, alasan sama. Cerita sama. Kata kenapa tak kuliah, sibuk. Kenapa tak kuliah, sibuk. Duk main sibuk sampai jumpa kubur. Tahu orang ni tak belajar macam mana atasi masalah ni. Sedangkan apa yang kita ajak ini benda yang penting dalam hidup dia. Bila nak pergi masjid, bila nak pergi surau, tengok Ustaz rasanya tak sempat lagi lah. Mesyuarat banyak sangat ni. Sampai kecerah duk mesyuarat. Nanti mesyuaratlah dengan malaikat mungkar nakir dan kubur. Agak-agak luluh tak luluh, sendiri tanya diri kita. Jadi orang-orang yang saya katakan terus diperhambakan dengan alasan, orang ni tak akan berjaya. Orang berjaya, orang kita tak akan jumpa alasan di mulut dia dengan mudah. Dia seperti tidak ada alasan. Yang ni Abdullah Ibn Umi Maktum yang buta pun masih meraba ke masjid. Tak ada alasan. Ada kita ni kadang-kadang mata tak buta pun alasan banyak lebih pada orang buta. Kenapa yang buta itu hati kita? Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka ini bukan buta mata, buta hati yang ada dalam dada mereka. Itu bila ada kebaikan, alasannya macam orang buta. Orang buta pun tak beri alasan macam dia. Orang buta pun menangani alasan dia. Tetapi jangan bila Allah bagi kita segala kekuatan untuk hidup, kita memilih untuk menjadi OKU. Tetapi OKU dalam hal dunia tak apa, OKU dalam hal akhirat ada masalah. OKU dalam masalah dunia ini dia banyak pengecualian. Tapi OKU dalam masalah akhirat, Tuhan tak pernah beri pengecualian. Tidak ada OKU dalam hal akhirat. Kamu semua hamba yang aku beri nikmat yang cukup. Jangan cerita OKU kita, orang kurang upaya dalam buat ibadat. Tak ada kad tu Allah beri pada sesiapa pun. Kerana semua orang diberi tanggungjawab. Semua orang diberi amanah. Semua orang diberi usia dan akan kembali ke pangkuan Allah untuk menjawab. Maka jangan kita jadi OKU akhirat. Ya, OKU dunia itu satu takdir yang kita kena terima. Ini OKU akhirat, satu pilihan yang dibawa oleh ramai manusia, dek jahil mereka yang syaitan menguasai. Sebab itu khalwat satu cara bagaimana kita untuk kembali suci, sehingga kita kenal orang yang patut kita kenal. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bila benar khalwatmu, kamu akan bermesra dengan Allah. Kamu tak akan nampak makhluk melainkan Allah. Dan kamu melihat orang-orang yang hendak bersama dengan Allah. Ada orang kata, saya nampak tak amal orang baik hari ni, kerana kamu bukan salah seorangnya. Saya tengok tak ada wali sekarang, macam tak ada wali, kerana kamu bukan salah seorangnya. Dan kerana kamu bukan orang yang berada pada jalannya. Umpama saya ni cikgu, saya cikgu. Saya tuan-tuan daripada temu duga saya dah tahu semua bakal cikgu. Walaupun dia belum jadi cikgu. Saya masuk maktab, saya boleh tahu ini bakal-bakal guru. Walaupun mereka semua dan saya sendiri pun belum lagi jadi guru secara resmi. Tapi tahu ini semua bakal guru. Sehingga bila saya jadi guru, saya kenal semua guru sekolah saya ke, atau saya kenal semua orang atas tu. Ni kalau tanya cikgu, dia tak kenal pengarah pendidikan, dia bukan cikgu.
Dia mesti kena pengarah. Dia mesti kena PBD bagi daerah. Dia mesti kena. Dia mesti mula kena ketua sektor. Kalau saya sebut pengalaman saya cikgu. Macam mana pun kita cikgu yang biasa kita sebut pengarah kena. Oh takut jangan tak kena pengarah. Paling kurang mesti kena pengetua. Tak adalah cikgu yang duduk sekolah awak kena tak pengetua. Saya tak kenal lah pengetua. Tuan-tuan tak akan jumpa seorang cikgu cakap macam tu. Sebab dia tahu dia mesti kena. Dia jumpa kalau dia cikgu satu sekolah, saya nak tanya, siapa nama pengetua? Pengetua nama sekian. Dia akan bukan kena nama, perangai pun dia kena. Pengetua saya ni pancur orang ni. Kalau kita orang masuk pukul 7.30, dia 6.30 lepas subuh. Dia solat subuh kat sekolah. Solat subuh, dia azan sekali, qomat sekali kat sekolah. Kita kena. Dia balik lewat sekali. Dia balik lewat pada guard lagi. Guard pun balik awal pada dia. Kita maksudnya kita kenal sungguh watak pengetua. Kenal. Dia marah macam mana, dia suka macam mana. Tetapi bila kita jadi orang baik, lalu kita tak kenal orang baik, kita pun orang baik. Sebab orang baik akan kenal orang baik. Orang jahat, dia kenal orang jahat. Ni geng-geng gangster, dia kenal grup-grup dia dan grup gangster orang lain, dia kenal. Dia pun kenal ketua gangster orang lain. Bila seorang jadi sentiasa berkhalwat, sentiasa berada pada jalan Allah, mula dia mengenali hamba-hamba Allah yang sebenar. Dia mula mengenali orang-orang suci di sisi Allah. Umpama seorang bila kenal sultan, maka dia mula kenal gak-gak sultan, anak-anak sultan, anak buah sultan, dia kenal semua. Daripada tukang kebungnya dia kenal, sampai jaga pintunya, jaga kenderaannya, semua dia kenal. Bila kita ingin kenal Allah, dengan khalwat kita kenal Allah, maka Allah hadirkan kita siapa orang yang kenal Allah. Sebab itu kita tak akan tersilap lagi pilih kawan. Ini sampai ketua salah pilih kawan lagi. Betul, zaman-zaman muda silap pilih kawan tu okey lah. Pengalaman belum banyak. Tapi dah tua-tua silap pilih kawan lagi. Dia pilih kawan, kawan tu ajak karaoke. Allah silap pilih. Pilih kawan pada usia tua, tiba dia ajak kita buat benda yang mengurangkan akhirat kita. Kenapa? Kerana kita tidak benar-benar punya keazaman, niat yang kuat untuk jadi baik. Sebenarnya Maha Pemurah Allah, bila tuan-tuan nak niat jadi baik je, Allah hadirkan semua orang baik sekeliling kita. Dan kita mula diberikan signal untuk mengenali orang baik. Dan kita tahu tempat mana orang baik berada. Bukan tempat orang baik sekadar kita faham dia masjid surau. Bukan kedai makan mana pun kita tahu. Ni orang baik ni duduk kedai makan tertentu, kita tahu. Dia orang baik ni mesti dia duduk tempat tertentu. Kita tahu di mana dia akan berurusan duniawi dia. Kita tahu dia beli ikan kat mana pun kita tahu. Kerana kita kenal. Dia mesti memilih orang baik juga yang jual ikan dia. Kita akan pilih. Kalau dia pergi bazar Ramadan, dia pergi pasar malam, pasti tempat dia beli tu orang baik. Maka kita yang nak jadi baik, kita pun ikut dia. Dia beli sini, saya beli sini. Dia makan sini, kita makan sini. Maka dengan mudah. Bukan dia tahu majlis mana dia kena hadir, majlis mana dia tak kena hadir. Macam setengah orang, bila nak hadir majlis perkahwinan, dia akan tanya, guru kami hadir atau tidak? Tak ada, dia tak hadir. Kenapa? Mesti ada sebab guru dia tak hadir, sedangkan guru dia tahu hukum. Dan kita tahu hukum hadir majlis walimah. Tiba-tiba kita tengok orang soleh ni tidak hadir, kita mesti ada sebab tertentu. Dia tak mungkin mengabaikan hukum yang dia tahu. Ya, kita tahu hukum sunat, tapi kita tak tahu apa yang menggugurkan sunat dia sehingga menjadi haram hadir. Ya, kita orang awam ni cuma mengetahui hukum umum. Maka guru kita mengetahui hukum khusus. Dia benar sunat, tapi kalau buat macam ni tak jadi sunat lagi. Dia akan jadi makruh, even jadi haram. Sebab itu kita perhati guru kita. Dan orang-orang yang Allah Ta'ala pilih yang menzahirkan kebaikan hubungan dengan Allah. Kalau dia tak ada di situ, saya tak nak ada di situ. Kalau dia hadir, saya hadir. Kalau dia tak beli di situ, saya pun tak nak beli di situ. Kalau dia beli, saya beli. Kalau dia tak makan kat situ, saya tak akan makan kat situ. Kalau dia makan, saya makan. Dia mesti ada satu piawaian dia letak. Kalau dia tak berkawan orang tu, saya pun tak kawan. Sebab dia mesti letak piawaian dia. Ya, piawaian ni adalah hukum Allah dalam diri dia. Mesti dia akan letak hukum Allah dalam diri ni, keutamaan. Ini kalau orang tu benar-benar kita katakan melazimi perintah Allah. Jadi bila kita berkhalwat, maka kita akan jumpa orang-orang yang Allah sucikan. Orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, kiasannya mudah kata Syekh Abdul Qadir. Macam kalau kita mula dekat raja, kita mula kenal orang-orang yang dekat dengan raja.
Tuan-tuan bila rapat dengan orang soleh, tuan-tuan kenal siapa yang rapat dengan orang soleh, maka itulah kawan kita. Maka itulah di fadilat khalwat. Bila mana kita benar berkhalwat, yang ini bersendirian. Ya, tadi kita sebut tentang al-khalwatul kamilah. Kita ada al-khalwatul juz'iyah. Khalwat part time, juz'iyah. Artinya tuan-tuan, bila mana kita sembahyang, kita ada ruang untuk zikir, maka itu dipanggil khalwat juz'iyah. Bila mana petang kita ada beberapa waktu untuk kita baca Quran, itu panggil khalwat juz'iyah. Ya, guru kami selepas asar dia akan baca Quran. Ya, kadang-kadang kita orang terdesak untuk telefon dia, tanya hukum agama. Ya, bila kami telefon, isteri dia akan jawab. Ya, kita tanya, mana Tok Guru? Kami dengar dari kejauhan guru kami baca, saya qulu sufaha'u minan nas. Saya masih ingat dia baca juzuk yang kedua waktu itu. Kita dengar ikut corong telefon lah. Dia Tok Guru mengaji. Tapi kejap. Antara kemuliaan guru kami, kalau kita tanya fatwa, dia layan. Sebab dia tahu itu tugasnya. Dan memang tugas ulama layan fatwa. Umpama tugas orang duduk di meja depan melayan tetamu, reception, itu memang kerja dia. Maka para ulama memang kerja dia layan fatwa. Tidak orang nak tanya siapa, maka dia akan jawab. Kita pun tanya, berapa hukum sembahyang dalam gelap, kami tanya. Ada orang cenderung sembahyang dalam gelap, kononnya nak khusyuk, apakah boleh? Umpama kita datang solat, kita pakai tutup lampu supaya khusyuk dan sebagainya. Itu pun soalan yang kami tanya. Lepas dijawab, disambung kembali mengaji Quran. Itu uzlah juz'iyah. Tuan-tuan ada jadual, tuan-tuan, saya misalnya maghrib isyak saya akan ngajar. Itu cara saya uzlah, atau cara saya berkhalwat dengan Allah. Maksudnya masa bersama dengan Allah kita ada secara juz'iyah. Dan yang ketiga, khalwat dipanggil, ini khalwat yang menjadi kebiasaan orang dekat dengan Allah, dia panggil al-khalwatul jawad, al-khalwatul jalawah. Maksudnya dalam semua waktu dia ini berkhalwat, tanpa dia berpisah dengan manusia. Dia duduk dengan kita, tapi dia berkhalwat. Yang aneh bunyinya, maksudnya sentiasa ingat Allah. Duduk dengan kita, duduk dengan isteri dia, duduk dengan anak, tapi dia ingat Allah. Dia sentiasa rasa hadirnya Allah dalam hidup dia. Ini panggil maqam ihsan. Orang ni, tuan-tuan, mereka orang yang sudah melalui satu latihan yang kuat, riyadhah. Riyadhah, dalam kesufian kita panggil riyadhah. Bahasa Melayu panggil riyadhah ni bersenang, bersukan. Riyadhah ialah suatu perkara yang dilakukan berterusan sehingga dia memantulkan menjadi satu kebiasaan. Tetapi kita kalau benda tu kita biasa buat, ialah bisa tegal biasa, kita dah biasa buat, jadi mudah untuk kita. Orang yang biasa ingat Allah, berzikrullah dan semua keadaan, dia duduk pun boleh berzikir. Mungkin ratus, mungkin ribu. Kita fokus pun tak boleh juga, sebab kita baru berlatih. Dia orang walaupun bersama dengan kita, dia berzikir hadir, hatinya, akalnya. Dia duduk dengan kita, dia boleh fikir hukum hakamnya. Bergerak otak dia, bergerak. Dia macam orang bisnes lah, orang bisnes. Dia orang baru start nak bisnes ni, ke dia mungkin cari orang, cari pejabat. Orang dia biasa bisnes duduk diam je, bisnes ada. Dia sambil makan kita, dia nampak bisnes. Otak dia memang otak bisnes. Duduk kat mana pun dia boleh create bisnes. Sama juga orang yang disebut sebagai khalwah jalawah. Dalam keadaan mana pun dia berkhalwat dengan Allah, walau dia bersama dengan kita, dia sentiasa ingat Allah. Kita tengok macam dia tidur, dalam tidur dia ingat Allah. Kita tengok macam dia sembang, berbicara sibuk, dalam sembangnya dia ingat Allah. Kita tengok dia bergurau macam ni gurau kuat ni, dalam guraunya dia ingat Allah. Ini maqam para Nabi SAW dan maqam para siddiqin. Sebab tu orang macam ni, tuan-tuan, dia buat dalam keadaan apa pun dia mulia. Dia tak lara. Dia main pun dalam keadaan dia ingat Allah, dia tak lara. Orang macam kita, tuan-tuan, macam saya sebut tadi lah, bila kita sembahyang ingat ke cucu, bila main cucu tak ingat pula sembahyang. Ini maqam kita. Sebab itu kita kena ada masa khas. Cucu kalau nak datang mungkin lepas isyak. Datang lepas isyak, contoh. Cucu nak datang boleh, tapi datang lepas Atuk habis kuliah. Atuk nak dengar kuliah dulu, nak fokus. Tidak, kuliah pun nak balik cepat, sebab cucu kat rumah sak cucu. Dia ganggu untuk dia berkhalwat dengan Allah. Sedangkan kita katakan bila kita makin arah tua,
Kita kena muhasabah biar masa dengan Allah lebih banyak pada makhluk. Kalau tidak, kita akan melihat bagaimana kita akan dipersendakan oleh makhluk. Allah sayang kita. Dan Allah sayang orang yang dah tua ni, yang dia bangkit untuk ingat Allah, menyesal atas kekesalan, menyesal atas kelalaian waktu muda. Allah terima dia. Allah tatang dia dengan sepenuh kasih sayang. Allah terima taubat. Tiba-tiba dia masih memilih kelalaian. Maka dia orang yang malang dalam kehidupannya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam diri kita, ruangkan masa khalwat dengan Allah. Al-khalwat ma'allah. Kita tutup dengan hadis Nabi SAW. Bila Rasulullah menyebut antara 7 golongan yang mendapat naungan akhirat kelak. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Lelaki ataupun seseorang yang dia ingat Allah ketika bersendirian lalu mengalir air mata dia. Itu khalwat ma Allah. Kita kalau tak boleh buat benda yang kita sebut, tetap kita bangun awal sikit sebelum subuh, kenang dosa kita, kenang kecuaian kita, kenang peluang banyak Allah beri pada kita yang kita sia-siakan, lalu mengalir air mata kita. Kerana apa? Terharu banyaknya nikmat Allah pada kita, dan kita rasa sedih dengan kecuaian kita yang tak pernah terubat sampai umur tua sekarang. Lalu kita menangis. Kenapa? Kerana mengadu kelemahan diri kita, kecuaian kita, mengharapkan rahmat Allah, simpati Allah, kasih sayang Allah. Maka orang yang bersendirian ni, walau seketika, inilah khalwat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang ingat Allah ketika dia bersendirian, maka mengalir air mata dia. Maka bila kita bersama Allah, maka Allah akan tunjuk banyak benda yang tidak ditunjuk oleh mana-mana kepada hamba yang lain. Banyak masa dengan Allah, lagi banyak masa kita dengan Allah, lagi mata kita tajam dan terang untuk melihat sesuatu yang beri manfaat pada kita dan mengelakkan sesuatu yang beri mudarat pada kita. Walaupun pandangan orang lain melihat ia bukan mudarat, kita melihat ia mudarat. Umpama seorang yang jaga, Allah beri dia ilham untuk jaga kesihatan, dia tengok satu makanan, walaupun makanan itu bukan punca dia sakit hari ni, tapi dia tahu ni bahaya. Kalau makan ni lagi 5 tahun potong kaki. Dia dah menghindarkannya. Kenapa? Allah beri pandangan tajam. Bila pandangan tajam dia sesuatu, tahu ni tak boleh. Ni kalau buat ni mungkin jadi macam ni. Jadi macam ni. Lalu dia telah menghindarkan diri. Sama dengan orang yang Allah beri pandangan tajam akhirat. Ini kalau aku lalai ni, habis aku ni. Walaupun zahir nampak okey, ini kalau aku terlibat, terjebak dengan benda ni, habis. Aku mungkin akan lupa Allah, hilang keseronokan ingat Allah, hilang masa dengan Allah. Maka dia menghindarkan dari awal lagi. Walaupun kalau dibuat sekali, 2 kali tak jejah apa-apa, tapi Allah beri satu pandangan yang tajam, tak? Ini akan datang bahaya. Sebab ini saya katakan pandangan orang yang jaga kesihatan. Dia tengok dari jauh dia, ni bahaya. Ni kalau tua bahaya. Walau dia baru mungkin umur 30-40. Tapi dia kata ni, kalau buat benda ni umur 60 mesti teruk. Mesti sakit belakang ni. Mesti slip disc ni. Maka saya tak nak buat benda ni. Dari awal dijaga, kerana Allah beri pandangan yang tajam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.